Kan? Covid ni makhluk daripada Allah. Allah beri penyakit. Allah beri kesembuhan. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidup dan mematikan. Tapi kita nak lawan Covid, pergi tutup masjid. Tutup masjid itu menunjukkan perbalahan kita dengan Allah. Kan? Viral pula dekat Masjid Putra. Kan? Masjid Putra di negeri Isketam Bola. Dekat dengan negeri Isketam Batu. Dan Isketam Angin. Kan? Viral. Bila marhin nak masuk masjid, tak bagi. Kata kena daftar lah, quorum dah cukup lah apa semua. Tiba-tiba datang VIP, boleh pula masuk. VIP tu daftar ke tak daftar ke, ikut kuota ke, Allahu a'lam lah. La hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabi azwajihi zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi awliyaillahi salihin wa lil ulama'il amilin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minal mu'minina wal mu'minat. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sadaqallahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sadaqallahul azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sadaqallahul azim lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Sadaqallahul azim lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Sadaqallahul azim lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la syarika lah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi dawa'iha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadu wa tanfariju bihil kurab wa tunalu bil raghaib wa tuqda bil hawaij wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi ajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafa'ana zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Dikau ya Allah. Kami manusia tak pernah mengetahui hakikat sesuatu perkara. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maftah alaina futuhal arifin ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami sebagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hambamu yang arifin. Waftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah. Bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami hamba-Mu yang suka bertaubat.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abang Din dan juga kru-kru online Majlis Ilmu, sahabat-sahabat, adik-beradik saya, para jemaah, para murid, para pesakit yang menerima rawatan daripada saya, para follower, tuan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Pada malam yang mulia lagi berkat ini, kita masih lagi diberikan subsidi oleh Allah untuk hidup. Hingga kita dapat mencari ruang, peluang dan kekuatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang memberi manfaat, mencerahkan akal, hati, nafsu kita dalam melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat insya-Allah benar-benar menjadi bekalan menuju akhirat. Lebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Din, pengurus online Majlis Ilmu, dan juga Al-Kahfi Production, Muhammad Ashraf, Khalid, dan juga rakan-rakan yang memberi sokongan dan dukungan untuk mengadakan majlis ilmu kita secara live pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita buat diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekalan bila kita tutup mata, masuk liang lahat dan kembali ke akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk, halangan menuju Allah. Belum kita mengetahui apa itu halangan menuju Allah, yang pertama kita perlu jelas. Kita perlu jelas dengan maksud dan tujuan sebenar hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah, maksud dan tujuan sebenar hidup kita adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maksud sebenar tujuan hidup kita yang pertamanya ialah untuk kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membuang semua akidah atau pemikiran yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu banyak ayat-ayat yang kita jumpa dan teliti datang secara bergandengan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala diciptakan manusia ada motifnya. Motifnya ialah untuk kita beriman kepadanya. Sehingga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal?" Wahai Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aktiviti hidup yang paling baik ialah imanu billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menerusi hadis ini, merupakan maksud sebenar kepada hidup kita. Jadi ingat tuan-tuan, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, supaya sentiasa mengenal maksud sebenar hidup kita ialah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita beriman pada Allah dan Rasul-Nya, ia merangkumi semua. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada Rasul, pada qada dan qada, pada hari kiamat. Terangkum dalam rukun keimanan yang 6 perkara. Hadirin yang dikasihi sekalian. Yang kedua, maksud dan tujuan sebenar hidup kita ialah untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cipta kita ni
Bukan untuk makan, minum, tidur, kerja, main bola, jadi ahli politik, buat bangunan tinggi-tinggi, atau cari pingat emas Olimpik. Baliknya, maksud sebenar Allah ciptakan kita adalah untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita flashback, maksud dan tujuan sebenar hidup kita, yang pertama beriman pada Allah dan Rasulnya. Yang keduanya, maksud tujuan sebenar hidup kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, maksud dan tujuan sebenar hidup kita ialah untuk kita berakhlak mulia. Bagaimana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Hadis sahih. Hanya saja objektifku diutuskan adalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Jadi berdasarkan kepada pendahuluan ini, kita perlu sentiasa prihatin dan jelas bahawa maksud sebenar Allah menciptakan kita adalah untuk beriman kepadanya, untuk beribadah kepadanya, dan untuk memanifestasikan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Tanpa tiga perkara ini, artinya seseorang manusia itu sudah menyeleweng daripada tujuan hidup yang sebenar. Na'udzubillahi min zalik. Baik, dalam rangka kita untuk mencapai tujuan hidup yang sebenar ini, ialah kita terpaksa jalan dalam perjalanan menuju pada Allah. Kita ni datang dari Allah, hidup kerana Allah, dan tiba saatnya kembali pada Allah. Sehubungan dengan itu, kita perlu sedar bahawa kita manusia, Melayu, Cina, India, Arab, Amerika, Afrika, Bangla, Nepal dan seumpamanya, perlu sentiasa sedar bahawa kita ini manusia perlu sentiasa berjalan menuju kepada Allah. Perlu sentiasa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Suka atau tidak, beriman ataupun tidak, kita terpaksa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah istilah sufi menyebut salik. Salik ni orang yang berjalan menuju pada Allah. Sama ada dia seorang awam, ataupun orang abid, ataupun orang khawas, ataupun orang khawasul khawas, ataupun dia tidak beriman pada Allah, terpulanglah. Tapi walau macam mana hakikat kehidupan sekalipun, manusia naklah sentiasa berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ada beberapa peringkat yang perlu kita lalui. Ya? Ada beberapa peringkat yang perlu dilalui. Iaitu ada 3 peringkat. Peringkat pertama, penyucian anggota badan. Peringkat kedua, penyucian akal fikiran. Dan peringkat ketiga ialah penyucian hati kita. Ya, kita perlu sedar bahawa dalam perjalanan menuju pada Allah ini, kita ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat penyucian anggota badan. Kena cuci mata, tangan, telinga, kaki, perut, kemaluan dan kulit daripada perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah, atau daripada perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Sama ada larangan itu bersifat larangan yang haram,
ataupun larangan itu bersifat larangan yang makruh, maka kita perlu berusaha untuk menjaga panca indera kita ini daripada melakukan perbuatan yang haram atau yang makruh, yang mana haram dan makruh ini dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin, kenapa kita perlu jaga panca indera kita yang 7 ini daripada melakukan maksiat dan kedurhakaan kepada Allah? Kerana kita sedar bahawa mata, tangan, telinga, kaki, kulit, perut, kemaluan kita itu bukan kita buat sendiri. Bukan kita beli kat kedai. Bukan kita beli kat Shopee atau Lazada. Baliknya, panca indera yang ada pada kita itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, kita perlu guna anggota badan kita ini kepada perkara yang disukai lagi diredai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri buat mata, tangan, kaki, perut, kulit, kemaluan kita, mungkin kita boleh buat apa yang kita suka. Buat apa yang kita seronok. Kan? Tapi hakikatnya, panca indera yang ada pada kita ini semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi perlu kita gunakan sebaik-baiknya dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita gunakan panca indera kita untuk melakukan kebaikan, sama ada melibatkan perkara-perkara yang wajib ataupun sunat, dia dapat pahala. Apabila kita menggunakan panca indera yang Allah kurniakan pada kita ini, pada perkara yang dosa dan maksiat, maka kita dapat dosa. Pahala, kita boleh nikmat di syurga. Kerana kita yakin ada kehidupan setelah kematian kita. Dosa, kita akan diseksa dan diazab oleh Allah dalam neraka. Kerana kita yakin dan percaya bahawa setelah kita mati, tutup mata, masuk liang lahat, ada azab dan perhitungan menanti kita. Jadi, kita hendaklah sentiasa prihatin dan waspada berkaitan dengan penggunaan panca indera yang Allah kurniakan pada kita. Mata, tangan, telinga, kaki, perut, kulit, kemaluan ini bukan kita cipta sendiri. Bukan mak bapak kita yang kasih. Bukan kerajaan kita yang beri subsidi. Sebaliknya, anggota panca indera 7 yang ada pada kita ini merupakan anugerah Allah, dan Allah beri pinjam, beri amanah sekejap je kepada kita, dan Allah melihat dan memantau bagaimanakah cara kita mempergunakannya, dan suatu ketika nanti kita akan disoal oleh Allah terhadap segala nikmat yang dikurniakannya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian, la tus'alunna, kamu pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin, pada hari akhirat nanti, 'anil na'im, tentang segala kenikmatan yang telah kamu perolehi dan gunakan. Jadi beringatlah kita tuan-tuan. Walaupun kita ni ustaz, walaupun kita ni doktor, qadi ke, mufti ke, menteri ke, sultan ke, raja ke, profesor ke, kaya ke, businessman ke, datuk, dating, tan sri ke, beringat baik-baik bahawa kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah ciptakan kita untuk beriman padanya. Allah ciptakan kita supaya kita abdikan diri kepadanya. Allah ciptakan kita supaya kita sentiasa hidup dengan berakhlak mulia. Dan kita perlu ingat sentiasa bahawa kita ini sebagai hamba, sebagai manusia, dicipta dalam keadaan serba-serbi lemah. Maka kita perlu sentiasa berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekujur tubuh, ada jasad, nafsu, akal dan roh, diberikan petunjuk oleh seorang Nabi dengan membawa kitab suci Al-Quran. Maka hadaplah hati kita, wajah kita, kehidupan kita untuk menjejaki segala hidayah yang dikurniakan. Dan berjalanlah menuju pada Allah dengan 3 peringkat. Peringkat pertama, kita perlu menyucikan 7 anggota zahir kita itu dengan petunjuk ini. Guna mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan perut
mengikut petunjuk daripada kitab Allah dan Rasulnya. Yang dihurai, yang diberi pencerahan pula oleh para ulama. Supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang kedua, peringkat penyucian akal fikiran. Kalau kita hari-hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, duk fikir nak makan, duk fikir nak minum, duk fikir nak tidur, duk fikir nak bangun, duk fikir nak bersukan, duk fikir nak cari reta, duk fikir nak kejar pangkat. Sampai bila tuan-tuan? Umur semakin lama semakin habis. Nyawa semakin lama semakin tipis. Rezeki semakin lama semakin berkurang. Tenaga pun makin menyusut. Jadi, cuba perbetulkan persepsi pemikiran kita. Nak hala tuju kehidupan kita. Tak dapat tidak kita kena berjalan menuju pada Allah. Sucikan 7 anggota panca indera. Yang kedua, suci fikiran kita daripada fikiran kebendaan, daripada fikiran keduniaan, supaya kita sentiasa berfikir untuk berjalan menuju Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Islam sebagai panduan hidup kita. Dalam Islam tu ada iman, dalam Islam tu ada syariat, dalam Islam tu ada akhlak. Inilah wacana kehidupan yang sebenar yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim, hidup di atas jalan yang lurus. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Yang ketiga, peringkat perjalanan menuju Allah yang ketiga ialah penyucian hati. Hak tadi kita jelas dah tentang peringkat perjalanan yang pertama berkaitan dengan anggota yang zahir. Rezeki yang zahir digerakkan oleh anggota yang zahir. Tetapi rezeki yang batin itu digerakkan oleh anggota yang batin. Kombinasi pada tubuh badan manusia ini terdiri pada 2 unsur. Yang pertama zahir, yang kedua batin. Yang zahir mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan dan lain-lain komponennya. Kita nampak, kita boleh bergerak. Tapi hati-hati kita kena jaga. Jaga dalam melakukan perkara yang mendatangkan pahala dan keridaan Allah. Dan kita juga kena jaga panca indera kita daripada melakukan perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita boleh timbang tara kehidupan kita. Hari berganti minggu, berganti bulan dan tahun, kita guna panca indera kita ni kepada perkara yang Allah suka dan redha, atau kita gunakan panca indera kita ni pada perkara yang Allah keji dan murka. Tepuk dada, tanyalah iman dan takwa. Kalau tepuk dada tanya selera tu, makan kenyang tidur. Makan kenyang tidur. Makan kenyang tidur. Tepuk dada tanya selera. Kita ni tepuk dada tanya iman dan takwa. Makan kenyang kalau haram, apa gunanya? Tidur pun dalam keadaan kita lalai, tidur tak boleh pahala. Ya? Kalau kita bersukan sekalipun nak jaga kesihatan. Bila sihat, tak semayang, tak zikir, tak baca Quran, tak bangun tahajud, tak salat duha, tak bertaubat, tak bersyukur, tak berselawat. Apa guna nikmat kesihatan tu? Sebab tu banyak diulang-ulangkan ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin dan manusia. Nikmat manakah yang kamu dustakan itu? Allah tanya, nikmat yang besar ke? Nikmat yang sederhana ke? Atau nikmat yang kecil ke? Datuk Ali Nujum, sila jawab. Jangan temberak. Kita lah yang akan jawab tu. Ya? La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu pastikan dipersoalkan oleh Allah terhadap segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadamu. Bagaimana kamu peroleh dan bagaimana kamu mempergunakannya. Ingat dan waspadalah dalam perjalanan menuju ke akhirat. 2 perkara. 1, kita kena sucikan panca indera kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilarangnya. Yang keduanya, kita perlu menyucikan akal fikiran kita daripada berfikir, daripada merancang, daripada lintasan-lintasan yang boleh membahayakan kita, mencelakakan kita, menjerumuskan kita pada perkara dosa dan maksiat atau permusuhan. Dan kita juga harus memandu akal fikiran kita untuk sentiasa berfikir
melakukan kebaikan, mencari idea, melakukan penambahbaikan ataupun muhasabah dalam perjalanan menuju Allah. Dan yang ketiga, peringkat perjalanan menuju Allah yang ketiga ialah suci hati. Tersuci hati. Nak suci hati dengan apa? Minum klorak. Nak suci hati dengan apa? Minum sabun. Nak suci hati dengan apa? Pakai Febreze. Kan? Al-Mampus lah jawab dia. Baliknya penyucian hati. Hati ini, hati spiritual. Hati yang batin. Hati yang ada dalam dada kita. Hati yang bersifat latifatul rabbaniyah. Deria ketuhanan yang halus. Yang ada dalam setiap jiwa manusia. Supaya merasai kewujudan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Itu yang terangkum dalam firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika ditanyakan pada manusia, siapakah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi? Nescaya manusia dan jin itu akan berkata, Allah yang menciptakannya. Tapi sama ada kata-kata itu dengan penuh keimanan, dia benar-benar menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada juga kata-kata itu bersadurkan kepada kefasikan atau kemunafikan atau kekufuran. Mereka akui Allah yang mencipta langit dan bumi, tetapi mereka berpaling dari kebenaran. Fa'anna yufakun. Mereka berpaling. Mengapakah mereka berpaling dari kebenaran? Karena hati mereka kotor. Hati musyrikin Mekah, hati umat Nabi Nuh, hati umat Nabi Syu'aib, hati umat Nabi Yahya, Nabi Zakaria, hati umat Nabi Isa, hati umat Nabi Musa. Kenapa mereka berpaling dari jalan Allah? Karena hati mereka kotor. Hati dipengaruhi nafsu yang jahat. Hati dipengaruhi was-was dan pujuk rayu daripada syaitan. Hati yang kotor mudah terpaut dengan keindahan dan kejelitaan dunia. Yang menyebabkan mereka berpaling dari jalan Allah. Mereka tak fokus dalam mencapai tujuan hidup yang sebenar. Untuk beriman pada Allah, untuk beribadat pada Allah, untuk berakhlak sebagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tak capai Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak capai kebahagiaan hidup di dunia, tak capai keharmonian hidup di akhirat. Sebab apa? Sebab hati mereka kotor. Jadi, dalam perjalanan menuju pada Allah, ringkasnya ada 3 pemeringkatan. Peringkat pertama, kena suci 7 anggota yang zahir. Yang kedua, kena suci akal fikiran kita. Yang ketiga, kena suci hati kita. Nak suci hati ini mudah je. Suci hati ini mudah je. Bila kita beriman pada Allah, hati bersih. Satu Nabi SAW bersabda tadi, bila sahabat radhiyallahu anhu menanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal? Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi wa rasulih. Aktiviti hidup yang paling baik, yang paling mulia, yang paling banyak pahala, yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi, bila seseorang itu menyahut seruan Allah dan Rasulnya, hati bersih. Hati bersih. Karena keimanan itu mempatrikan kalimah suci, kalimah tayyibah, kalimah ikhlas, kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manusia yang kafir, yang kotor, yang keras, yang hitam itu menjadi bersih. Lepas tu orang beriman tu dia berjaya. Orang beriman tu dia menjadi mulia. Karena masuk kalimah la ilaha illallah dalam hati, hati jadi bersih, hati jadi bercahaya. Apabila seseorang itu melakukan amal ibadat yang disukai lagi diridai Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati segala seruan Allah dan Rasulnya sentiasa. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 peringkat perjalanan seseorang tu menuju pada Allah. Ya, jangan kita sesekali lalai dan alpah. Yalah, kita jadi cikgu ke, jadi menteri ke, jadi askar ke, jadi polis ke, jadi grab penghantar makanan ke, jadi apa kita kata, jadi main bola ke, jadi businessman ke, jadi ahli politik ke, lawyer baru, lawyer buruk ke, ingat baik-baik. Kita sedang berjalan menuju pada Allah. Sama ada kamu Hindu, kamu Buddha, kamu Kristian, kamu Yahudi, kamu etis,
pun kamu ingat baik-baik bahawa kita semua manusia, kita adalah hamba, kena sedar bahawa kita perlu berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala ini ada banyak halangannya dan cabaran yang menanti kita. Halangan yang pertama ialah halangan ilmu dan ma'rifah. Halangan penguasaan terhadap ilmu dan ma'rifah. Ya? Halangan yang kedua ialah halangan taubah. Payah nak taubat, payah nak kembali pada Allah. Ya? Halangan yang ketiga ialah halangan melakukan amal ibadat. Ya? Halangan dalam melakukan amal ibadat. Ya? Dan halangan yang keempat ialah halangan istiqamah. Ya? Halangan istiqamah. Ya. Ini antara 4 halangan utama dalam menghalang seseorang menuju pada Allah. Baik, kita pergi kepada halangan ilmu dan makrifah. Ya? Seseorang yang berjalan menuju pada Allah, ya, dia perlu menguasai ilmu dan makrifah. Kerana jika dia tidak ada ilmu dan tidak mengenal hakikat sesuatu perkara, maka sukar baginya untuk memperjalankan dirinya dalam perjalanan menuju Allah. Kerana perjalanan menuju Allah itu mengandungi tuntutan. Tuntutan pada perkara yang wajib, tuntutan pada perkara yang sunat. Jadi bagaimana seseorang itu untuk melakukan tuntutan yang wajib atau sunat kalau dia tak memahami sesuatu arahan daripada Allah dan Rasulnya? Bagaimana kita nak bekerja dengan kerajaan kalau tak memahami arahan perkhidmatan awam? Bagaimana kita nak bekerja dengan universiti? Bagaimana kita nak jadi pensyarah yang baik? Bagaimana kita nak menjadi pekerja yang cemerlang, gemilang dan terbilang? Kalau kita gagal memahami misi, visi, objektif syarikat di tempat kita bekerja itu. Ya? Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Jadi, tak dapat tidak penguasaan ilmu dan mengenal hakikat. Perjalanan kita menuju pada Allah itu membantu kita untuk kekal, fokus dalam perjalanan. Supaya kita sampai keretaannya. Ya? Baik. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan. Fahazihil awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Maka ini merupakan halangan yang pertama bagi seseorang yang menghadapkan perjalanan dirinya menuju pada Allah. Wahiyya aqabatul ilmi wal ma'rifah. Iaitu halangan penguasaan ilmu dan makrifah dan mengenal hakikat sesuatu perkara. Ini masalah kita. Nak berjalan menuju pada Allah, nak beriman, nak beramal, nak berakhlak mulia dalam perjalanan menuju pada Allah, tapi tak ada ilmu. Buat amal tanpa ilmu di dada, Allah tak terima amalan kita. Imam Ibn Ruslan menyebutkan, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرَ عَلْمِ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ وَاللَّهُ أَرْجُمَنَّ بِالْإِخْلَاصِ لِكَيْ يَكُونَ مُوجِبَ الْخَلَاصِ. Barang sesiapa yang beramal dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadat yang dilakukannya. Nak solat tanpa ilmu fiqh, nak puasa, nak haji, nak umrah, nak wakaf tanpa ilmu, macam mana kita nak melakukan amalan berkenaan? Kerana amal ibadat ada dua, satu ibadat yang khusus, satu ibadat yang umum. Ibadat yang khusus ini ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada sahnya, ada batalnya. Kerana ia berdasarkan pada panduan syarak. Satu lagi ialah ibadat yang umum.
Ibadat yang umum ni ibadat yang biasa kita lakukan. Asalnya adat. Tapi bila kita niat sebagai ibadat, dibuat dengan cara yang betul, maka ia mendatangkan pahala bagi kita. Mandi. Asalnya adat. Mandi, makan nasi, riadah. Asalnya adat. Tapi kita niat. Mandi kita, makan kita, kerja kita, riadah kita itu, kita niat sebagai ibadah dan kita lakukan menurut piawaian syarak, maka kita dapat pahala bila kita melakukannya. Orang alim mandi boleh pahala. Orang alim tidur boleh pahala. Orang alim dia riadah pun boleh pahala. Kan? Tapi bagi orang jahil, riadah semata-mata kerana adat. Tengok orang jogging pagi-pagi, kita jogging. Kan? Tengok orang jalan kaki, kita jalan kaki. Tengok orang naik basikal, kita naik basikal. Lepas tu kita naik basikal, jalan kaki, jogging, tak niat ibadat pun. Bahkan bila kita naik basikal, kita pakai ketat, padat, sentat. Sebab hati kita dah lama berkarat. Tak nampak panduan hukum syarak, maka kita tak mampu menjalankan diri kita dalam perjalanan menuju akhirat. Ini kita kata buta akhirat. Sebab apa? Sebab hati kotor. Sebab hati kotor, kita buta akhirat. Kalau kita mengenal hakikat iman, amal dan akhlak, maka kita sentiasa menjadi orang yang celik akhirat. Jadi orang cerdik itu orang celik akhirat. Sebab itu dia melakukan amalan bagi menghadapi hari-hari setelah kematian. Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wasafih man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadis sahih. Orang cerdik di kalangan umatku ialah orang yang sentiasa merendah diri dan melakukan amalan bagi menghadapi hari-hari sesudah kematian. Dan yang bodoh di kalangan umatku ialah orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan untuk memasuki syurga. Na'udzubillahi min zalik. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sedar itu ya. Yang pertama, halangan untuk kita berjalan menuju pada Allah ialah halangan ilmu. Ilmu yang utama kita pelajari ialah ilmu fardhain, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ini ilmu kita panggil ilmu fardhain. Wajib kita belajar. Tak belajar berdosa. Bila kita Islam, bila kita baligh, bila kita berakal, maka wajib kita kena mengaji akidah. Kuasai ilmu akidah. Akidah Ahlussunnah Jamaah mudah je. Dia ada 4 topik je. Yang pertama tentang ketuhanan. Yang kedua tentang kenabian. Yang ketiga tentang sam'iyat, benda-benda gaib. Yang keempat tentang dimensi, aliran, pemikiran Islam. Jadi bila kita mengaji benda ni, insya-Allah pemahaman kita, pendirian kita sentiasa di atas jalan yang lurus. Bagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Fatihah. Kalau tak belajar, macam mana nak kenal Allah? Nak kenal Allah, zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, perintah Allah, larangan Allah. Bagaimana kita nak berjalan menuju Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Itu yang dikatakan ma'rifatullah awwaluddin. Ma'rifatullah, kata ulama. Awal mula urusan kehidupan manusia itu bermula dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila kita beriman la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah, katailah bahawa manusia dan jin bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wujud melainkan Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang menjadi objektif segala makhluk yang hidup melainkan Allah. Kita kenal Allah. Jadi kalau tak belajar dan tak menguasai ilmu akidah, bagaimana kita nak mengenali Allah? Bagaimana kita nak melakukan perbuatan yang disukai lagi diredai Allah? Bagaimana kita nak menjauhi diri kita daripada segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah? Bagaimana kita nak menetapkan perjalanan kita menuju pada Allah? Ini nak kena kita tanya diri kita. Bagaimana dengan akidah kita kalau tak belajar, berguru, berkitab, berdalil Al-Quran, berdalilkan kepada hadis? Macam mana tuan-tuan? Cuba kita tengok, renung apa yang ada pada kita. Daripada kecil belajar engineer, belajar elektrika, belajar bab bangunan, belajar bahasa, belajar accounting, belajar perubatan, tapi tak guna jika kita tidak mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan pegangan keimanan kita, kerana itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Ilmu yang utama untuk kita kuasai ialah ilmu akidah. Akidah kita hendaklah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam jajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu,
Kita memfokuskan tentang ketuhanan Allah terlebih utama. Allah ada zat, zat Allah tak sama, tak serupa, tak sebandingan dengan makhluk, makhluk juga tak sama, tak serupa, sebandingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak perlu fikir tentang hakikat zat kerana Allah menyeru kita untuk berfikir kepada setiap kejadian makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Tuan-tuan hadirin, ayat ini jelas membuktikan kepada kita bahawa Allah menyeru kita untuk sentiasa melihat kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada khalqis samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Kita lihat pada diri kita sendiri. Maka terpatrilah dalam hati kita, fikiran kita, satu kepercayaan tentang kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang ditekankan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka mudahlah untuk kita mengenali segala titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ia akan memberi momentum juga kepada kita untuk sentiasa iltizam dengan apa-apa yang disukai lagi diredai Allah dan menjadikan kita hamba yang berjalan menuju keredaannya sentiasa. Yang kedua, tuan-tuan, dalam jajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imanu billahi wa rasulih, beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad ataupun Ahmad, atau ada gelarannya Sirajul Munir, cahaya pelita yang menerangi, kan? Abul Qasim, kan? Bapa Qasim kita katakan, kerana ada anaknya yang bernama Qasim, ya? Aba Zahra, kerana dinisbahkan kepada ayah kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah seterusnya nama-nama baginda yang mulia. Jadi, bila kita beriman pada Allah dan Rasul, maka kita kenal siapa Nabi kita, identitinya atau biografinya. Bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ dijelaskan tentang biografi baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada namanya, gelarannya, kenderaannya, isterinya, anaknya, cucunya, kulitnya, matanya, pakaiannya, perjuangannya, jelas di situ disebutkan. Dan hadis-hadis tentang biografi baginda sallallahu alaihi wasallam ini lebih banyak dimuatkan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa bi Ta'rif Huquqi Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Kita baca kitab-kitab ni kerana kitab-kitab ni menghidangkan tentang identiti atau biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita beriman pada Allah dan Rasulnya, maka kita menggerakkan hati sanubari kita untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hakikat perjalanan menuju pada Allah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita perlu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum, secara detail pun boleh. Lebih baik kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail supaya setiap perkataan, perbuatan, perlakuan, pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernadi dalam setiap perbuatan hidup kita. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Bila kita benar-benar kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak terjebak dengan ajaran sesat. Ada orang mengaku dia ni Imam Mahdi. Ada orang mengaku dia ni sebagai pemuda Bani Tamim. Ada orang mengaku dia ni sebagai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yaqazah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan setiap peristiwa yang berlaku di alam ini kepadanya, macam-macam. Kan? Lepas tu bila kita tahu tentang wujudnya ajaran sesat, perjalanan mimpi yang terakhir PMYT itu yang dibawa oleh Masyitah Abdul Jalal, maka kita secara automatik tahu bahawasanya ini ajaran sesat kerana dia membawa doktrin yang berbeza dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita buat report polis yang alhamdulillah hampir 10 dekat report polis kita buat dan rancangkan itu, dan akhirnya membuahkan hasil bagi membolehkan pihak berkuasa menangkap dan mendakwa pemimpin yang sesat berkenaan, alhamdulillah. Dan kerja
membenteras ajaran sesat ini adalah kerja yang mulia. Bagaimana sabda Nabi SAW, man ahya'a sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang sesiapa yang menghidupkan sunnahku di saat rosaknya umatku, maka dia akan diberi ganjaran 100 orang mati syahid. Tu. Alhamdulillah. Kita tak kira orang buat ajaran salah, dia Wahabi ke, dia Syiah ke, dia liberal ke, dia buat ajaran-ajaran sesat yang mengarut, yang menyeleweng, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lawan habis-habisan. Bukan kerana orang tu tak ikut kita, tak join persatuan kita, atau tak puji kita, atau tak jadi pengikut kita, tak bagi duit kat kita, tak. Tapi kerana mereka bawa ajaran yang sesat, yang menyeleweng dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka akidah umat ini patut dipelihara dan dijaga dengan sebaik-baiknya, supaya umat tidak menyeleweng dari landasan yang benar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita kenal Nabi SAW juga, ia membantu kita untuk sentiasa beriltizam dengan sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, itu kita buat. Apa yang Nabi sebut, itu kita sebut. Apa yang Nabi syurkan, itu yang kita utamakan. Dan manifestasi kemanisan iman itu tercapai dengan kita mengutamakan dan menyintai Nabi SAW berbanding manusia yang lain. Hatta kecintaan dan kesayangan pada Nabi SAW itu melebihi daripada ketaatan terhadap ibu bapa, melebihi daripada ketaatan kepada seorang suami. Kalau orang tanya, Ustaz, suami saya paksa saya pergi cucuk vaksin, kan? Suami saya paksa saya untuk cucuk vaksin, kan? Apa nak buat? Kita jawablah, cucuk vaksin itu haruslah, kan? Harus. Maka sesuatu yang harus tu ada pilihan. Sama ada kita nak cucuk atau tak nak cucuk. Kan? Ataupun kalau satu pihak, katakan kita katakan ada raksasa dari planet Marikh datang ke bumi, paksa kita cucuk vaksin. Bervaksinlah kamu. Dia paksa kita. Dan suami kita kata tak boleh, jangan. Jangan pergi cucuk vaksin. Kan? Mana nak ikut? Kita nak ikut perintah raksasa dari planet Marikh untuk cucuk vaksin ke? Atau kita nak taat suami kita? Maka jawabnya, wajib mentaati suami daripada mentaati perintah raksasa dari planet Marikh. Tu. Ya? Waktu kita nak faham sesuatu perkara itu wajib, harus, sunat, makruh, haram tu, mana dalilnya? Ya? Mana dalilnya? Mana nasnya? Tu. Jadi, kalau sesuatu yang haram tu ada dalil yang jelas. Sesuatu yang wajib tu ada dalil yang jelas. Sebab benda yang wajib kita buat boleh pahala. Benda yang haram kita buat boleh dosa. Mesti ada dalil yang qat'i daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kalau sesuatu yang harus tu ada pilihan. Kita ada pilihan lah. Sama ada kita nak buat ataupun tidak buat. Bila kata ada pilihan tu, sukarela lah kita. Kalau kita sukarela, silakan. Kalau kita tak mau, terpulanglah. Kan? Tu. Ya? Sesuatu yang harus kita katakan. Harus kita boleh ada pilihan. Sama ada nak buat atau tidak membuat. Kan? Tapi dalam konteks usul fiqh, dalam konteks usul fiqh, sesuatu yang harus ni tidak ada dalil yang qat'i. Kan? Tidak ada dalil yang qat'i menyuruh atau tidak ada dalil qat'i yang melarang. Jadi kerana ketiadaan dalil bercirikan sedemikian, maka ia sesuatu yang harus. Jadi harus kita pilih. Kalau kita rasakan benda tu baik, kita buat dan akhirnya kita dapat pahala. Kalau kita rasa benda tu tak baik, mudarat, dan kita tak buat, kita dapat pahala kerana mengelakkan diri daripada mudarat. Jadi kita ada pertimbangan yang wajar. Ya? Mudah je kaedah ni. La ta'atu li makhlukin fi maksiyati khaliq. Tidak boleh kita mentaati seseorang, dalam melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jajaran ilmu Ahlussunnah yang ketiga ialah kita beriman kepada perkara-perkara yang sam'iyat, perkara yang ghaib yang kita dengar-dengar melalui Quran, melalui hadis Nabi SAW saja. Kita tak ada pengalaman, kita tak boleh nak kaji. Tak boleh nak kaji tentang azab kubur, tak boleh nak kaji tentang syurga, tak boleh nak kaji tentang neraka, tak boleh nak kaji tentang malaikat, tentang jin, tentang syaitan, tentang nafsu, tentang iblis. Kan? Benda tu tak nampak tengok, tapi hakikatnya ada. Yang
menjelaskan keberadaan perkara-perkara demikian ialah dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi SAW. So kita dengar, kita faham, kita percaya, dah baik bagi kita. Itulah yang dikatakan sam'iyat. Dengar, faham, percaya dan yakin dalam hati. Kerana sam'iyat adalah bahagian daripada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, bagi orang liberal, orang sekular, dia kata apalah nak percaya benda-benda yang khurafat, benda yang tahyul, benda yang mistik. Ini bukan mistik, bro. Ini bukan mistik, sis. Ini reality. Reality yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tak percaya, mati sekali, nanti baru tahu hakikatnya. Ada orang masuk jin, orang masuk atu, kena sihir, kena saka, kena tu, kena ni, gangguan, berbagai makhluk halus, kan? Kita boleh tengok ada perubahan normal tak normal yang berlaku padanya. Benda ni pun dah boleh kita agak keberadaannya. Apatah lagi tentang azab kubur, tentang titian siratal mustaqim, tentang nikmat syurga, tentang azab neraka, tentang kewujudan malaikat, tentang kewujudan iblis, tentang kewujudan lain-lain makhluk di alam gaib. Ya. Jadi kita dengar, yakin, faham dan percaya, itu lebih baik bagi kita. Bukan semua sesuatu itu perlu dibuktikan secara zahir. Ya. Baik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Dalam jajaran ilmu Ahlussunnah wal Jamaah juga, kita perlu tahu dan sedar tentang aliran pemikiran benar dan aliran pemikiran yang salah. Aliran pemikiran benar hanya terdapat pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sahaja. Bagaimana yang dipelopori oleh majoriti ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sama ada dalam akidah ataupun dalam fiqh yang terrajui oleh ulama mazhab ataupun dalam disiplin ilmu akhlak, ilmu suluk, ilmu tasawuf dalam perjalanan menuju pada Allah dibimbing oleh para ulama, para sufi, para wali yang muktabar. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mempelajari ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, menguasai ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, kita dapat menimbang tara mana yang benar dan mana yang menyeleweng. Jadi kita boleh pelihara akidah kita, fahaman kita, perbuatan kita, akhlak kita supaya tidak melampau, tidak ekstrim dan tidak bersifat militan. Alhamdulillah, inilah ihdinas siratal mustaqim yang dimaksudkan oleh Allah sebagai satu perjalanan hidup yang berada di jalan yang benar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, bila kita menguasai disiplin ilmu akidah tadi dan perjalanan kita menuju pada Allah adalah jelas. Satu. Yang keduanya, kita perlu menguasai disiplin ilmu fiqh. Kan? Kita belajar fiqh ni, kita belajar fiqh mazhab Syafi'i dan kita juga belajar fiqh mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan lain-lain untuk membuat perbandingan. Andai kata tidak ada sesuatu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kita boleh merujuk pada pandangan kedua mazhab Syafi'i, pandangan ketiga dalam mazhab Syafi'i. Kalau pandangan ketiga, keempat, kelima dalam mazhab Syafi'i itu dilihat tidak sesuai dengan faktor contemporary, maka kita boleh merujuk kepada pandangan mazhab yang lain seperti Hanafi, Maliki, Hambali. Ya, ini masih lagi berada dalam jajaran mazhab muktabar mengikut epistemologi ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik, bila kita menguasai disiplin ilmu fiqh ni berdasarkan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menjamin kefahaman dan amalan yang kita lakukan. Kan? Kerana apa yang kita lakukan itu berada di atas paksi yang disepakati oleh para ulama. Ulama salaf, ulama khalaf, ulama terdahulu, ulama kini dan ulama akan datang pun pegang wahana dan wacana serta metodologi yang sama. Kerana perjalanan manusia menuju pada Allah itu adalah satu wadah yang sama saja. Kita satu Quran, satu Nabi, satu kiblat, satu syurga, satu neraka. Jangan duk fikir kita satu Malaysia je. Kan? Kita sekarang duk bangga kita satu Malaysia. Datang COVID, jam semua. Kan? Sekarang 19, 20, 21 ribu kes. Kan? Masuk pasal kedua. Bila masuk pasal kedua ni, sekatan jalan raya dah tak ada. Bebas ke sana, ke sini, ke sana, kini. Maka berlaku apa penyebaran wabak COVID juga. Kan? Walaupun kita declare pasal kedua, tapi bila sekatan jalan raya sudah tidak ada, kita memberi ruang dan peluang kepada masyarakat untuk bergerak sini sana, berlaku penyebaran COVID secara pantas.
Terutamanya muncul pula varian-varian yang lebih berbahaya. Ya? Ni bahaya ni tuan-tuan. Kita kata je fasa 1, fasa 2, tapi hakikatnya angka jangkitan COVID dan kesannya masih lagi belum reda. Secara mendadak. Kan? 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22. Masih lagi banyak tuan-tuan yang main-main benda ni. Kan? Bila kita lihat acuh tak acuh. Kan? Kita sepatutnya satu tim, bentuk satu tim. Pembangkang dan kerajaan bentuk satu tim yang kuat untuk menentang COVID. Kan? Tapi tim kita ni ada manager. Kita tak suka manager, kita tukar manager. Ambil manager baru. Tapi player-player dalam tim kita, player yang sama juga. Kan? Kita menggunakan kaedah yang sama. Macam mana nak menang, tuan-tuan? Nak melawan COVID, macam mana nak menang? Guna player yang sama, hanya tukar jurulatih saja. Macam mana nak menang bola? Kita kata, guna player yang sama, taktik yang sama, hanya tukar jurulatih sahaja. Lu fikirlah sendiri tuan-tuan, macam mana nak menang lawan COVID? Kan, betul lagi COVID ni musuh tersembunyi. Kan, COVID ni makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ini nak lawan COVID, bermusuh, berbalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi tutup masjid. Nak lawan COVID, pergi tutup masjid. Lawak, tuan-tuan. Boleh masuk Maharaja lawak. Kan? Lawak mega, lawak keda. Lawak lah. Kan? COVID ni makhluk daripada Allah. Allah beri penyakit. Allah beri kesembuhan. Yuhyi wa yumit. Allah yang menghidup dan mematikan. Tapi kita nak lawan COVID, pergi tutup masjid. Tutup masjid itu menunjukkan perbalahan kita dengan Allah. Kan? Viral pula dekat Masjid Putra. Kan? Masjid Putra di negeri Isketam Bola. Dekat dengan negeri Isketam Batu. Dan Isketam Angin. Kan? Viral. Bila marhin nak masuk masjid, tak bagi. Kata kena daftar lah, quorum dah cukup lah, apa semua. Tiba-tiba datang VIP, boleh pula masuk. VIP tu daftar ke, tak daftar ke, ikut kuota ke, Allahu'alam lah. Tapi gitulah lumrah hidup manusia di dunia sekarang ni, antara dua darjat. Memang tuan-tuan, siapa-siapa pun suka orang senang, orang kaya, orang mewah, orang kenamaan, senang. Kalau marhin macam kita ni tuan-tuan, susah lah sikit. Itulah adat kehidupan manusia sekarang. Bila orang tak boleh, susah kita. Kita nak lawan COVID dan kita bermusuh dengan Allah. Kita layan tetamu Allah tu, kita layan hamba Allah tu seperti anjing kurat. Bagaimana kita nak menang lawan COVID, tuan-tuan? Allahu Akbar. Maliknya nak lawan COVID ni kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Allah Tuhan COVID. Allah pencipta COVID. Kembali pada Allah. Baru betul cara dia. Kan? Saya mengesyorkan supaya kerajaan panggil semua alim ulama' yang ada di setiap penjuru Malaysia ini. Daripada Perlis, Pantai Timur, Sabah, Sarawak tu. Panggil semua ulama'-ulama'. Kita panggil Jabah Ulama', ketua-ketua ulama' ni. Dan juga awliya yang ada ini. Kerajaan panggil mereka. Dan kerajaan minta buah fikiran daripada mereka. Mudah je tuan-tuan. Satu, kita panggil ulama' yang alim. Yang kedua, kita panggil ulama' yang pakar dalam mengenali penyakit dan cara untuk mengatasinya. Kita panggil ulama' arif billah. Ulama' yang mengenal Allah. Ulama' yang mata hati mereka itu adalah disingkapkan tabir kerohanian oleh Allah. Mereka melihat setiap gerak-geri yang berlaku ni dengan pandangan mukasyafah. Kan? Antara mereka dan Allah tidak ada hijab. Kita panggil ulama' ni. Ni panggil alama'. Ni panggil ular dalam semak. Kan? Jadi tak selesai masalah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Panggil ulama' al-arif billah dengan nasihat mereka. Minta bimbingan mereka, buah fikiran mereka. Dan kita adaptasi kemahiran mereka agar mereka boleh jaga setiap penjuru negara kita ini, atas bawah kiri kanan depan belakang udara tanah air api angin daripada segala penyakit. Hancurkan semua kuman COVID dan Malaysia bebas. Apabila ulama arif billah datang membantu kita kerana makam kehampiran mereka kepada Allah. Berbeza jauh dengan keadaan kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi oleh kerana kita ni nak lawan musuh Allah, kita kata nak lawan makhluk Allah, bermusuh dengan Allah. Mana boleh? Mana selesai masalah?
Baik. Ni selesai bab menguasai disiplin ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita menguasai disiplin ilmu fiqh. Kita tahu mana halal, mana haram, mana haruh, mana sunat, mana makruh. Dengan mazhab kita ni sejumlah ulama yang ramai, juta-juta ulama bawa metodologi ni, bawa kaedah ni, bawa prinsip ni, bawa pendapat ni, bawa dalil ni. Kan? Tapi hari ni kita tak nak ikut ulama, kita tak nak ikut mazhab-mazhab ni, kita nak ikut diri kita sendiri. Benarnya kita ikut nafsu kita yang jahat, akal kita yang sempit, hati kita yang kotor. Kan? Kita syok sendiri je. Sebab tu kita tak rasa kemanisan dalam melakukan ibadat. Ya. Kita banyak rasa kemanisan dalam TO, dalam Nescafe, dalam Holik, dalam teh tarik madu, tuan-tuan. Kan? Tu kita rasa sedap, rasa manis, rasa seronok. Tapi di manakah keseronokannya bila kita melakukan ibadat? Kita solat, kita puasa sunat, kita zikir, kita wirid, kita selawat, kita qiyamul lail, kita duha, kita solat sunat isyraq, kita solat sunat rawatib qabliyah, ba'diyah. Mana kemanisan itu? Rasailah. Kita tak boleh tipu diri kita sendiri, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Setelah kita menguasai disiplin ilmu fiqh, kita tahu dah hukum hakam satu perkara, kita boleh jaga diri kita dalam perjalanan menuju pada Allah. Kalau tak tahu tu, terjebak tu. Boleh tak? Kan? Makan ke, minum ke, tidur ke, halal ke, haram ke, apa semua. Allahu Akbar. Cuba perhatikanlah, tuan-tuan. Beras, nasi, gula, garam, ikan yang kita duk simpan dalam peti ais kat rumah kita tu, hasilnya halal ke haram? Buat kita fikir. Kan? Kalau kita mati malam ni esok boleh masuk syurga ke masuk neraka? Cuba kita fikir. Takut COVID. Hak lebih takutnya pada Allah pencipta COVID. Takut COVID mati, tapi lepas mati tu hidup balik pula. Hidup balik di alam barzah itu, COVID dah tak ada dah situ. Situ nak bawa apa, tuan-tuan? Kalau kita boleh bawa ringgit Malaysia, diterima ringgit Malaysia itu untuk menyelamatkan diri kita di alam barzah, silakan. Simpan banyak-banyak ringgit Malaysia. Ringgit ditutup lemah berbanding dolar Amerika. Tak boleh nak simpan pula kita. Kalau kita rasa kita ni handsome, cantik, lawa, kita bawalah kejelitaan atau ketampanan kita untuk berhadap dengan Allah. Untuk menyelamatkan diri kita daripada azab di barzah. Silakan. Kalau kita kata kita ni keturunan raja, keturunan Wan, keturunan Datuk, keturunan Long, keturunan Said, atau keturunan yang mulia-mulia yang lain, bawalah darjat keturunan yang mulia itu untuk bertemu dengan Allah. Tak laku, tuan-tuan. Tak boleh nak selamatkan diri kita daripada neraka. Tak boleh nak beli segala nikmat di syurga. Bawa harta yang banyak, tuan-tuan. Harta berjuta, intan permata, bawa rumah batu, banglo yang besar-besar tu. Bawa pasport yang banyak-banyak tu, kita kata. Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh nak menyelamatkan diri kita daripada alam barzah. Tak boleh nak menyelamatkan diri kita daripada azab neraka. Atau tak boleh membeli segala nikmat yang Allah janjikan dari syurga. Harta, tahta, kuasa, rupa dan glamour hanya alat semata-mata. Tapi bagaimana kita menggunakan alat itu untuk memantapkan perjalanan kita menuju pada Allah. Fikir, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, ilmu yang perlu kita kuasai yang ketiga ialah ilmu tasawuf. Atau ilmu kerahnian. Atau ilmu penyucian jiwa. Ya? Kita kena belajar ilmu tasawuf. Wajib belajar ilmu tasawuf. Kerana tasawuf membicarakan soal perjalanan menuju pada Allah. Tasawuf menganjurkan kita agar sentiasa bermuhasabah, sentiasa bertaubat kepada Allah. Bila kita buat salah, silap, dosa dan noda dengan mata, tangan, telinga, kaki, kulit, kemaluan kita, maka kita kembali pada Allah dengan bertaubat. Kan? Barulah kita boleh konsisten melangkah, berjalan menuju keredaan Allah. Tapi kalau kita melakukan dosa dan maksiat tanpa disertai dengan taubat, kita makin jauh dengan Allah. Hidup dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Maka jadilah kehidupan itu maghdub, dimurkai oleh Allah. Waladhdallin, dan golongan yang sesat. Kita sebenarnya dianjurkan oleh Allah nak hidup di atas jalan yang lurus. Tak nak dimurkai oleh Allah, tak nak hidup di atas jalan yang sesat. Tapi bila kita tidak mempelajari ilmu tasawuf, tidak menguasai disiplin ilmu tasawuf, bagaimana kita nak bersihkan anggota badan kita yang zahir? Nak jaga mata, nak jaga mulut, nak jaga telinga, nak jaga kemaluan, nak jaga perut daripada makanan yang haram dan syubhat. Macam mana, tuan-tuan, kalau kita tak belajar ilmu tasawuf?
Orang angkat makan Ustaz makan. Tak kira halal haram dasar pahala. Ni duit Ustaz, duit ambil. Tak kira dasar halal haram syurga neraka. Kan? Kita nak zalim kat orang, zalim kat orang. Rampah orang. Kita nak dendam orang, nak bermusuh, nak mengumpat, nak mengeji, nak mencaci, nak apa saja maksiat-maksiat yang batin kita buat. Bagaimana kita nak istiqamah dalam perjalanan menuju pada Allah? Di step perjalanan yang pertama kita gagal dah. Iaitu peringkat pembersihan anggota yang zahir. Ya? Yang kedua, kita nak bersihkan fikiran kita dalam perjalanan menuju pada Allah. Kalau tanpa ilmu tasawuf, bagaimana nak bersih fikiran? Kita duk fikir apa? Kita duk fikir apa? Orang politik duk fikir macam mana nak lompat parti. Bila ada undang-undang anti lompat parti, dia guna lompat kata, lompat kijang, kan? Lompat apa? Lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah. Tahu melompat je. Dia tak tahu. Satu ketika nanti, kalau kita tak melompat menuju ke syurga, sebenarnya kita sedang melompat menuju ke neraka. Fikir baik-baik, tuan-tuan. Saya fikir untuk diri saya, lepas mati nak lompat syurga, nak lompat neraka, tuan-tuan pun fikir gitu juga. Jadi, fikir begitu menjadikan kita yang selamat. Sentiasa konsisten dalam perjalanan menuju pada Allah. Ya? Dan ilmu tasawuf ini membantu kita untuk tazkiyatun nafs, untuk menyucikan diri kita. Bersih hati daripada sifat yang keji, hiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Mana bersih hati daripada sifat yang keji? Itulah takabur, riya, sum'ah, panah baran, dendam, sakit hati, asak dengki dan seumpamanya. Kena bersih. Kita hidup lagi bini, ada perasaan dendam, kita hidup lagi bini. Ada perasaan sakit hati, kita hidup lagi bini. Ada perasaan asak dengki, kita hidup lagi bini. Ada duk ngumpat dalam hati. Kan? Macam mana benda ni boleh berlaku, tuan-tuan? Sebab hati kita kotor. Ada je masalah. Tak puas hati dengan laki, tak puas hati dengan isteri, tak puas hati dengan anak-anak, gaduh dengan rakan sekerja, stres dengan jiran, gaduh dengan adik-beradik. Masalah apa, tuan-tuan? Bukan masalah onde-onde, lompat tikam, teri mandi. Bukan masalah bakso, miso, mi goreng Aceh. Bukan masalah apam balik ataupun apam tak terbalik. Masalahnya hati manusia yang keras, lebih keras daripada batu. Itu kita dah bergaduh, timbul je sifat-sifat keji dalam diri. Jadi, ilmu tasawuf membantu kita untuk kita menilai sifat yang ada pada hati kita sendiri. Belum kita menilai sifat terpuji atau terkeji yang ada pada orang lain. Di sisi kita, di persekitaran kita. Itu kita kena ingat, tuan-tuan, ya. Ilmu tasawuf lah yang bantu kita untuk membersihkan hati daripada segala sifat-sifat terpuji, membersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang keji, dan menghiasi hati dengan segala sifat-sifat terpuji, dan supaya kita dapat merasai kewujudan, kebesaran, keagungan Allah Rabbul Jalil. Ya. Tengok COVID, nampak Allah. Tengok vaksin, nampak Allah. Tengok orang mati, nampak Allah. Tengok orang hidup, nampak Allah. Tengok doktor, nampak Allah. Tengok ubat, nampak Allah. Tengok apa lagi, tuan-tuan? Tengok peti, nampak Allah. Tengok gunung ganang, nampak Allah. Tengok orang jual cempedak, nampak Allah. Tengok duit, nampak muka agung. Kan? Tengok apa lagi, tuan-tuan? Tengok duit, nampak Allah. Tengok emas, nampak Allah. Tengok apa lagi? Sebab kita sedar perjalanan kita menuju pada Allah. Kita tengok benda, nampak Allah. Tengok benda, nampak Allah. Sebab hati kita bersih. Hati kita bersih daripada sifat yang keji dan dihiaskan hati dengan sifat yang terpuji. Sabar, redha, syukur, zuhud, wara'. Kan? Dan hati itu mudah untuk zikrullah. Rasa seronok melakukan ibadat. Tu. Inilah hasil daripada penguasaan dan pengamalan ilmu tasawuf. Hati itu mudah jinak dengan ibadat. Rasa seronok dengan ibadat. Dan rasa selesa dengan zikrullah. Dan hati menjadi bersih apabila seseorang itu berzikrullah. Ya. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ini halangan yang pertama perlu kita atasi. Halangan ilmu dan makrifah merupakan halangan yang pertama dalam perjalanan menuju pada Allah. Justru kita perlu menguasai disiplin ilmu, akidah Ahlussunnah Jamaah dan juga fiqh
berdasarkan pada mazhab muktabar, mazhab kita mazhab Syafi'i, dan kita meraihkan mazhab yang lain. Dan kita juga perlu menguasai disiplin ilmu tasawuf, ilmu untuk kita perbaiki diri, muhasabah diri dalam perjalanan menuju Rabbul Jalil, hiasi hati dengan sifat yang terpuji. Kita hindari hati daripada segala sifat-sifat yang keji, supaya setiap ibadat yang kita lakukan benar-benar kita merasai kewujudan kebesaran Allah Rabbul Jalil, dan kita sentiasa istiqamah dalam perjalanan menuju pada Allah. Baik, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Halangan yang kedua ialah halangan taubah. Halangan yang kedua ialah halangan taubah. Payah kita nak bertaubat pada Allah bila kita buat salah, bila kita buat silap. Bila kita dah ada ilmu, kita beramal lah. Kita ada ilmu akidah, kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu tasawuf, kita beramal. Di samping kita mantapkan diri kita dengan penguasaan ilmu-ilmu agama yang lain. Kan? Kalau kita mantapkan ilmu kita dengan ilmu-ilmu duniawi, untuk bekerja, untuk CJ, untuk kita survive kehidupan kita aja. Kan? Kita mengajar buat engineering, mengajar electrical, kita mengajar mechanical, mengajar, kita profesor, mengajar. Bila pencing kita rasa kosong je. Sebab akidah kita tak ke mana. Ibadah kita tak ke mana. Perangai kita sendiri pun masih lagi di tahap yang biasa. Daripada umur kita 18 tahun, kita mudah panah barang, kita dendam, sakit hati, asak dengki, tamak halaba. Dan seumpamanya, daripada ketika 18 tahun, sampai kita pecing umur 65 tahun, macam tu je lah. Keadaan kita tak meningkat dalam perjalanan menuju pada Allah. Rugi kita, tuan-tuan. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita belajar? Apa yang kita lakukan dalam bertahun-tahun dalam kehidupan kita itu, akhirnya tak memberi manfaat pada kita, tuan-tuan, dalam perjalanan menuju pada Allah. Rugi ya. Ini yang disebutkan amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Menikmati nikmat dunia dengan hawa nafsu serakah semata-mata. Lalu tidak ada pengisian kehidupan dengan cahaya iman, ilmu dan amal, maka jadilah kita hamba Allah yang rugi. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, so kena ingat, halangan yang kedua dalam perjalanan menuju pada Allah ini ialah halangan taubat. Payah kita nak taubat, ya. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, fayahtaju la mahalata ila qat'iha liyasila ila ma huwal maqsudu minha. Fayakhuza fi zalika bi iqamati taubati bi huquqiha wa syara'itiha. Ila ayyaqta'aha. Maka bila kita tahu halangan nak menuju pada Allah itu dengan bertaubat, maka kita hendaklah melepasi halangan taubat berkenaan. Iaitu kita wajib bertaubat kepada Allah supaya maksud tujuan hidup yang sebenarnya itu tercapai. Tercapai bila kita bertaubat dengan melaksanakan hak-hak taubat dan syarat-syarat taubat berkenaan. Dan kita ni dosa. Kita buat dosa dengan apa? Dengan tadi lah. Dengan mata, dengan tangan, dengan telinga, dengan kaki, dengan perut, dengan kemaluan. Dosa kita tu. Dosa kita dibuat dengan anggota yang zahir. Dia mengalihkan dosa pada hati. Sebab tu hati jadi kerah, jadi karak, itan legam. Orang Kelantan kata, hati mung itan legam. Serupa patak kholi. Patak kholi itan tak menyusah kat orang. Tuan-tuan, patak kholi hitam tak menyusah kat orang. Tapi kalau hati hitam, menyusah diri, menyusah pada orang lain. Dan menyusahkan masa depan dia di akhirat nanti. Di alam barzah, di neraka lagi lah, tuan-tuan. Mata apa kita nak kisah, kita kata. Orang kata, kulit hitam macam Bangla, macam Nepal. Tak kisah. Kulit hitam tu ciptaan Allah. Tetapi, kita katakan, hitam kulit manusia, hitam si tampuk manggis. Walau hitam, tetap dipandang manis. Tapi hitam hati manusia lebih hitam daripada tayar kereta yang hitam, lebih hitam daripada rambut yang hitam, lebih hitam daripada semut yang hitam, di atas batu hitam, di waktu malam yang gelap. Fikirkanlah, tuan-tuan. Tu. Ya, karena kehitaman hati itu menunjukkan bahawa seseorang itu mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia menghalang
dirinya untuk melakukan ibadat, menghalang dirinya untuk merasai kemanisan ibadat, dan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala terbantu. Justru dia perlu bertaubat dengan melaksanakan hak-hak taubat dan syarat-syarat taubat supaya dia dapat melepasi halangan dosa dan maksiat berkenaan. Falamma an hasalat lahu taubatu sadiqatu wa faragha min hazihil aqabati janna ila al-ibadati liya'khudha fiha fanazara fa iza jawlahu awaiku mahdikatun bih. Imam Ghazali rahimahullah berkata, bila mana seseorang itu berjaya melakukan taubat kepada Allah secara benar, dengan haknya, dengan syarat-syaratnya, wa faragha min hazihil aqabah, dan dia berjaya menghadapi halangan ni, dia ada dosa, ada maksiat, dia boleh bertaubat. Dia berjaya dah satu step. Kan? Dia tahu dia jahil, maka dia mengaji, jadi alim. Dia tahu dia malas, maka dia beramal. Dia tahu hati dia kotor, maka dia cari guru, cari kitab, mengaji ilmu tasawuf untuk membersihkan hatinya. Dia tahu dia berdosa, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melaksanakan hak dan syarat-syarat taubat itu. Jadi dia dapat melepasi halangan taubat tadi. Ada orang payah nak bertaubat ni, payah. Lepas tu dia minum arak. Bila isteri beletak, bila suami marah, dia berhenti kejap. Lepas tu dia buat balik. Macam kita, isap okok. Ustaz ramai isap okok. Tok guru pun ramai isap okok. Walaupun rokok difatwakan haram. Bila isap okok, mak marah, ayah marah, adik-beradik marah, isteri marah, berhenti kejap. Lepas tu buat balik. Itu makna menghalang dirinya. Taubat sekejap, taubat buat balik. Taubat sekejap, taubat buat balik. Orang Kelantan panggil taubat ulu golok. Lepas taubat buat pulak. Taubat ulu golok, lepas taubat buat pulak. Tu. Agak ni pada gula. Kan? Tu. Gitulah. Kan? Tapi kalau seorang itu, dia tahu dia dosa, lantas dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha, dia telah berjaya menghadapi halangan taubat berkenaan. Janna ilal ibadati. Maka ketika itu dia akan merasa rindu untuk melakukan ibadat. Bila seorang tu berdosa, dia bertaubat, dia melengkapi syarat taubat nasuha, taubat yang sebenarnya, maka dia rasa rindu untuk melakukan ibadat. Bila dia melakukan ibadat, dia rasa manis, rasa seronok, rasa sedap dia melakukan ibadat. Sebab dia taubat nasuha. Nak macam kita. Masa semayang. Tapi lepas semayang isap okok. Lepas tu semayang, lepas isap okok. Lepas semayang isap okok. Lap, tali lap, taplung. Lap, tali lap, taplung. Apa nak jadi? Taubat, lepas ngumpat. Lepas taubat, lepas ngumpat. Lepas taubat, popak. Apa nak jadi? Rasuah. Kena tangkap. Dapat kerja balik. Kena tangkap. Rasuah. Kena tangkap. Apa nak jadi dah? Berapa banyak rasuah dah? Kan? Sebab taubat dia tu tak sempurna. Tak melaksanakan hak dan syarat-syarat taubat. Jadi tak jadilah taubat nasuhah. Bila tak capai taubat nasuhah, dia tak rasa rindu untuk melakukan ibadat. Bahkan ibadat yang dibuat tak rasa manis pun. Manis gula. Manis tebu. Manis madu. Tapi manis ibadat tak rasa apa-apa. Berat. Orang kata berat nana. Bukan berat 66. Berat nana. Berat yang bergantung kepada pemberat tu. Dosa ni memberatkan kita untuk melakukan ibadat. Patutnya badan kita ringan nak melakukan ibadat tu. Semayang. Semayang sunat qabliyah. Semayang sunat ba'diyah. Semayang sunat qabliyah mu'akkad. Semayang sunat qabliyah ghairu mu'akkad. Semayang sunat ba'diyah mu'akkad. Semayang sunat ba'diyah ghairu mu'akkad. Tu. Nah, rasa mudah, ringan badan nak melakukan ibadat. Ini isap rokok mudah. Ringan je nak isap rokok. Ambil rokok ya, cucu isap bu sembang. Lepas tu sambung pula. Sambung puntung orang panggil. Kan? Sambung puntung orang panggil isap rokok. Mudah dia buat maksiat. Tanda hati dia kotor. Tanda dia tak sedar dirinya itu dalam bahaya. Dalam perjalanan menuju pada Allah. Cari penyakit, kita kata.
Kan? Justru itu, bila seseorang itu bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuhah, maka dia rasa rindu untuk melakukan ibadat. Dan lakukan ibadat tu dengan sempurna mungkin. Dah. Macam kita lah, kita kata kalau nak makan tu nak makan biar puas hati. Nak makan apa? Makan nasi dagang. Buat dengan semak, kan? Lauk dia, nasi dia, kuah dia, sambal dia, apa lagi kita katakan? Acar dia, kan? Di samping lauk sampingan yang lain. Makna kalau kita nak puas hati makan nasi dagang, makan nasi khabu, kita buat makanan kita tu dengan cermat. Begitu juga dalam perjalanan menuju pada Allah. Kalau kita rasa betul-betul nak berjalan menuju pada Allah, tahu lepas mati hidup balik, lepas hidup balik tu ada jawab dosa pahala syurga neraka destinasi kita, maka tentulah segala solat sunat kita buat dengan sebaiknya. Solat fardu lagi utama kita jaga. Dan ibadat-ibadat lain pun sentiasa menjadi fokus. Sebab Allah cipta kita untuk buat ibadat. Nampak? Tadi tujuan hidup yang sebenar tu. Allah cipta kita untuk beriman dengan Allah dan Rasulnya. Allah cipta kita untuk buat ibadat. Allah cipta kita untuk kita sentiasa berakhlak mulia. Orang nak marah, orang nak dendam, kau nak fitnah, ada duit, tak ada duit, covid ke, mati ke, bak kecil manis, kemalangan jalan raya ke, apa benda sekali fitnah yang berlaku di muka dunia ni, kita sentiasa berakhlak dengan akhlak mulia bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan hadirin. Imam Ghazali kata lagi, fa iza jaulahu awaiku mahdikatun bihi. Kan? Bila dia betul-betul melakukan taubat nasuha, maka dia rasa rindu untuk melakukan ibadat, dan ibadat yang dibuat disempurnakan sebaik mungkin, dan dia secara automatik melepasi setiap halangan-halangan dalam halangan taubat. Kullu wahidin minha ya'ukuhu amma qasada minal ibadati bidarbi minat ta'wiqi. Setiap satu perkara yang dia lakukan itu bagi mengatasi halangan dalam ibadat, dalam taubat, dia atasi halangan berkenaan tu dengan baik sehingga dia berjaya melakukan ibadat dengan sebaik mungkin, dan dapat merasai kemanisan ibadat. Itulah. Fata'ammal fa iza hiya arba'atun. Tapi kita kena beringat bahawa dalam halangan kita bertaubat ada 4 perkara yang menjadi rintangan. Fa iza hiya arba'atun. Ada 4 perkara menjadi rintangan. Iaitu ad-dunya. Pertamanya dunia. Yang keduanya wal khalqu. Makhluk yang ada di sekeliling kita. Yang ketiganya wasyaitanu. Syaitan yang cuba menggoda dan menyesatkan kita. Yang keempatnya wan nafsu. Nafsu yang bergelora di dalam dada kita. Dia kata kita kena sedar, walaupun kita dapat melepasi halangan dalam melakukan taubat nasuha pada Allah, lepas halangan taubat tu kita berjaya dengan taubat nasuha, ada lagi halangan yang merintangi kita tu untuk perjalanan menuju pada Allah, iaitu halangan duniawi. Taubat pun kena makan, kena minum, kena kerja. Duniawi. Kan? Yang keduanya wal khalqu, manusia. Kita taubat, kita nak baik. Ada bini tak baik. Bini baik, lelaki tak baik. Bini baik, lelaki baik. Anak tak baik. Anak baik, menantu tak baik. Menantu baik, hantu yang tak baik. Contohnya gitulah. Manusia di sekitar kita itu. Bukan kita saja nak taubat nasuha. Manusia di sekitar kita tu, kalau tak taubat, dia menjadi cabaran bagi kita. Kerana kata-kata mereka, perbuatan mereka, pergaulan mereka akan mempengaruhi kita. So, kalau kita ni konsisten dalam perjalanan menuju pada Allah, kita tak peduli semua tu. Demo nak buat maksiat lah. Kawal perjalanan menuju pada Allah. Demo nak apa? Demo nak main bola 3 jam, nak main futsal 4 jam, nak main badminton 5 jam, main golf 4 jam. Kan? Demo tak semayah, demo pakai ketak, pakai sendak, tak tutup aurat, kan?
Dan nak percaya sangat pada teori konspirasi Yahudi, silakan. Tak sesekali mempengaruhi kawan. Tu dia. Sebab kita konsisten dalam perjalanan menuju pada Allah. Tak mudah terpengaruhi oleh manusia yang ada di sekitar kita tu. Yang ketiga, wasyaitanu. Syaitan. Kita buat ibadat, dia kacau. Kita tak buat ibadat, dia melalaikan kita lagi. Nak tengok TV lama-lama. Kita katakan, main Facebook, Twitter, Instagram lama-lama. Baca Quran 5 minit, panas dah. Nyetok angin dah. Duduk dalam majlis pengajian, sakit pinggang, sakit punggung, ngantuk, letih, nguak, lapar, nak berak, kembung perut, nak pergi beli barang. Kan? Macam-macam halangnya tu. Kan? Syaitan ni dia goda, tak payahlah buat ibadat. Tak payah buat ibadat. Mu masuk syurga dah. Tak payah buat ibadat. Mu lepas dah daripada neraka. Tetap goda kita. Mu kelah, mu ustaz, mu hafiz Quran, mu mufti, mu kelah, mu hebat. Mu terror, mu ganah. Ramah murid-murid mu, ramah orang like mu. Mu glamour. Mu apa lagi? Saya tak ada jack kita. Jack ke, cocoh ke, penaik ke, rembah ke, lagi lah bahasa tu. Tapi ingat, walaupun kita berjaya menghadapi halangan taubat, tapi kita kena sedar bahawa ada rintangan lain lagi yang akan menghalang kita dalam perjalanan menuju pada Allah. Yang pertamanya dunia, nikmat mata benda dunia. Yang keduanya manusia yang mempengaruhi sekitar dalam kehidupan kita. Yang ketiga syaitan yang cuba mengganggu, menyesak, menggoda kita daripada jalan Allah. Yang keempatnya nafsu. Nafsu ni hak ada dalam diri kita sendiri. Kita ada 3 perikat nafsu hak utama. Yang pertama nafsu jahat, nafsul ammarah bisu, nafsu jahat. Buat jahat. Menyuruh kita buat jahat semua. Yang keduanya nafsu lawamah. Hak tadi inna nafsal ammarah bisu'i illa ma rahimar rabbi. Nafsu jahat tu sesungguhnya sentiasa menyuruhku berbuat kejahatan, melainkan ia dirahmati oleh Allah. Itu nafsu jahat. Suruh kita buat jahat je. Yang keduanya nafsu lawamah. Jiwa menyesal. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa manusia. Jiwa manusia ni ada rasa menyesal. Mau jadi Perdana Menteri pun makan menyesal. Mau jadi sultan pun makan menyesal. Mau jadi hakim pun makan menyesal. Mau kaya pun makan menyesal. Mau comel pun makan menyesal. Mau apa lagi? Mau ustaz pun makan menyesal. Mau profesor pun makan menyesal. Mau ahli perniagaan, mau orang glamour, mau artis pun makan menyesal. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa manusia yang rasa menyesal. Betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh beri kita satu kenyataan begitu. Allah, betapa lemahnya kita tuan-tuan sebagai makhluknya. Itu nafsu ni, hak bahaya ni. Nabi SAW bersabda, asyadu a'daika nafsuka allati baina jambaika. Rawahu Abu Daud. Musuh kamu yang paling dahsyat, musuh kamu yang paling teruk ialah nafsumu sendiri. Hak ada dalam celahan dada kamu. Ni kita nak kena jaga ni nafsu jahat tu. Lepas tu nafsu yang menyesal. Yang ketiganya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa manusia yang tenang, kembalilah kamu pada Allah Tuhan kamu. Rabbiki radiyatan, kembalilah kamu pada Allah Tuhan kamu. Radiyatan, dalam keadaanmu redha. Segala qada ketentuan Allah, mardiyah, dan Allah meredaimu. Nak mati sebab kawit tu satu hal. Nak mati sebab macam mana? Darah tinggi, buah pinggir tak berfungsi, jatuh sombak, jatuh bocor, jatuh lemah, mati aksiden, mati tak kubur. Tu tak kisah, tu sebab duniawi je. Tapi hak paling beratnya, mu matilah dalam keadaan kamu beriman pada Allah, selamat. Matilah dalam keadaan kamu beribadat pada Allah, selamat. Matilah dalam keadaan hatimu bersih daripada sifat yang keji dan hiasi hatimu dengan segala sifat yang terpuji. Selamat. Lebih selamat daripada Kasim selamat. Kasim pun cocok mata. Dr. Ismadi operate mata dia. Tu kebah anak dia, kebah bini dia. Cocok mata sendiri Kasim. Kerja Kasim, gesek biola, gesek apa ni? Main saksepon ni. Tu.
Kerja kita bukan main saxophone, bukan main biola, bukan main badminton, bukan main bola, English Premier League atau League One France, ataupun nak cari kejohanan bola sepak Piala Dunia. Kerja kita nak cari piala akhirat. Bahagia dunia dan harmoni di akhirat. Jadi walaupun kita ni mudah bertaubat dan melepasi halangan taubat, tapi kena ingat ada 4 perkara yang merintangi perjalanan kita menuju pada Allah. Nikmat dunia yang menipu daya, manusia yang ada sekitar kita, syaitan yang menggoda, dan nafsu yang jahat yang suruh kita melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh mewaspadai diri kita daripada 4 ancaman perkara ni, maka kita mudah berjalan melangkah menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana 4 ancaman ni kita tahu dunia. Bagaimana nak menghadapi nikmat dunia yang menipu daya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur tu. Bagaimana? Caranya Imam Ghazali kata fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umur. Kalau mari 4 ancaman, 4 halangan atau rintangan, maka kita lepasi ke-4 rintangan ni dengan 4 cara. Yang pertama, fayahtaju ila qat'iha bi arba'atil umur. Yang pertama, tajarrudi anid dunya wa tafarrudi anil khalqi wa muharabati ma'asyaitani wal qahri li nafsi. Dia kata, kalau 4 halangan yang menghalang diri kita dalam perjalanan menuju kepada Allah setelah bertaubat, kita selesaikan 4 halangan tu. Halangan pertama, halangan dunia. Nak hadapi halangan dunia tu, yang pertamanya, tajarrudi anid dunia. Kita kena bersihkan diri daripada keinginan terhadap nikmat dunia yang membuat-buat. Tajarrudi anid dunia. Bersihkan diri, bersihkan hati daripada mengejar mata benda dunia yang membuat-buat dalam dada kita. Makna ambil dunia untuk akhirat. Mudah je transformasi. Ambil dunia untuk akhirat. Makan sekadar ibadat. Minum sekadar ibadat. Bini sekadar ibadat. Kita katakan apa lagi? Harta sekadar ibadat. Pangkat sekadar ibadat. Kita letak situ. Selamat dan berjaya lah kita dunia. Nikmat dunia tak menipu daya kita. Kita guna dunia sebagai alat untuk ibadat. Sebab mata hati kita melihat perjalanan pada Allah untuk menuju akhirat. Situ duduk. Yang keduanya, nak atasi halangan makhluk manusia yang mempengaruhi kita ni, mudah je. Wa tafarrudi anil khalqi. Kena banyakkan ruang untuk mengasingkan diri dari manusia yang ramai. Kalau kita berkawan, kita bersahabat, pilihlah guru yang baik, sahabat yang baik. Kata-katanya baik, perbuatannya baik, dia orang baik, kita pun jadi baik. Hasil persahabatan kita dengan dia. Kan? Ni sahabat kita ni kaki takir belaka. Nah. Ada ruang sikit kutu, celah, maki, hina, supoh, serana. Macam mana kita nak jadi baik? Kita pun masuk dalam grup yang sama-sama kita seperti mereka. Jadi untuk mengelakkan orang ramai mempengaruhi kita. Kita dipengaruhi isteri, dipengaruhi suami, dipengaruhi anak, dipengaruhi jiran, dipengaruhi rakan-rakan di tempat kerja ataupun pejabat atau dalam komuniti kita tu, maka kita kena tafarrudi anil khalqi. Kena banyak mengasihkan diri daripada orang ramai. Kita mengasihkan diri dengan apa? Dengan zikir, mengasihkan diri dengan sembahyang, mengasihkan diri dengan puasa, mengasihkan diri dengan selawat, mengasihkan diri dengan ibadat, mengasihkan diri dengan zikrullah. Tu. Bukan mengasihkan diri dengan tengok TV di rumah, mengasihkan diri dengan tidur, mengasihkan diri duduk dalam gua, mengasihkan diri duduk dalam hutan, tapa atas gunung juga. Letih bah. Mengasihkan diri ni, mengasihkan diri daripada orang ramai supaya mereka tak sibukkan kita, tak habis masa kita dalam perkara-perkara yang sia-sia atau menipu daya daripada nikmat dunia. Mengasihkan diri dengan melakukan ibadah. Sebab hidup sebenar hidup akhirat. Baik. Yang ketiganya, kalaulah syaitan tu tipu daya kita, pujuk rayu kita, jangan buat ibadat, mu ahli syurga dah, mu selamat daripada neraka dah, mu tak lebar, mu syekh, mu hafiz, syaitan duk waswas kita, syaitan duk syubhat kita, syaitan duk tipu daya kita. Macam mana cara untuk kita hadapi? Wal muharabati ma'asyaitan. Lawan pujuk rayu syaitan. Lawan waswas syaitan tu.
Nah, lawan tipu daya syaitan tu. Sebab tu, nak lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Ilmu tadi. Ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ilmu yang berkait dengan fiqh. Tak ada dah waswah. Tak ada dah waswah. Ada. Kita apa hukum ambil wasi? Haru boleh ambil, haru tak boleh ambil. Apa nak main paksa-paksa ni? Nak main paksa orang ni. Mu paksa pak mu dululah. Mu paksa tok nenek moyang mu dululah nak paksa orang buat apa? Tu. Nah. Bagus betul. Kasar bunyi tu. Kasar sikit je lah. Nah, payah kita celak. Masuk agama Islam tak boleh paksa. Menikah boleh paksa. Tak boleh paksa menikah. Cerai boleh paksa. Tak boleh paksa cerai. Dah, jatuh talak. Boleh paksa? Tak boleh paksa. Tapi ada benda hak boleh paksa. Waksi. 2 dos. Tu pelik sekarang. Pelik. Okay. Kita keluar daripada gagasan atau gerombolan manusia yang pelik sebab kita nak ukuh qalbi dalam perjalanan menuju pada Allah. Tak kira lah, asalkan sihat je lah. Asalkan sihat, kita tak mengutarakkan orang. Ikutlah. Ambil vaksin kau, tak ambil vaksin kau. No. Ataupun ambil perubatan alternatif kau, silakan. Asalkan sihat, boleh buat ibadat, tak memutarakkan orang, silakan. Yang namanya pasal-pasal tu. Allah dan Rasul tak paksa kita. Kita ni manusia nak paksa orang. Huyo. Baik. Kalau syaitan ni menipu daya was-waskan kita, kita lawan dia. Kita lawan syaitan dengan ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lawan syaitan ni dengan dalil-dalil hukum hakam fiqh. Wajib, sunnah, haram, makruh. Jelas berlaku dah. Tu dia. Kita lawan dengan ilmu tasawuf. Nak was-was apanya? Tak maya ribu ka ila ma la yaribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal perkara yang meragukan kamu, buatlah perkara yang meyakinkan kamu. Tu dah. Nak ragu apa laginya. Tu. Dah, saya kata taklah. Tak payah beramal lah. Tak payah beramal macam mana? Allah suruh kita beramal. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu. Beramal ibadatlah kamu. Hei mamak minah Daud Sulaiman Spiah Gayah Yusuf. Rakyat jelata sultan raja. Beramallah kamu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu kerana Allah dan Rasul melihat segala amal ibadat kamu. Orang beriman pun menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Summa turadduna ila alimil ghaib wa syahadah. Ingat molek sikit. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang alimul ghaib wa syahadah. Yang Maha mengetahui segala benda yang gaib lagi nyata. Allah Maha mengetahui segala perkara benda yang gaib lagi nyata. Alimul ghaib wa syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan beritahu kembali apa yang telah kamu lakukan waktu hidup di dunia dulu. Ingat molek sikit. Ini kita kata nak berjalan menuju pada Allah ni. Kita sedar. Inilah hakikatnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dan seyogianya menjadi panduan dan pedoman untuk kita. Baik, kalau yang keempat. Kalau kita ni menghadapi cabaran hawa nafsu yang keempat, kita kena wal qahri lin nafsi. Kena lawan hawa nafsu. Ikut nafsu malas semaya, malas puasa, malas zikir, malas wirid, malas selawat, malas sedekah, malas nak pergi masjid, malas nak pergi surau, malas nak mengaji Quran, malas berlaku. Kalau ada perasaan gitu, kita sedar bahawa kita sedang diserang nafsu ammarah bisu, nafsu yang jahat. Jadi kena lawan nafsu jahat tu. Kan Quran sebut ada nafsu yang jahat tu. Nafsu jahat tak nampak. Tak nampak tapi ada celah dada kita sendiri. Nafsu yang jahat tu. Nak buat ibadat. Macam-macam halangnya. Nafsu jahat tu. Yang keduanya, bila nak buat benda baik. Nak sedekah. Nak tolong orang. Nak beri salah. Kan? Kita rasa payah nak buat benda baik. Tu nafsu yang jahat tu. Kita sedang dikuasai nafsu yang jahat. Maka kita istighfar lah saat tu. Selawat lah saat tu. Ambil air semaya saat tu. Ingat mati saat tu. Ingat akhirat saat tu. Baca Quran lah saat tu. Gitu. Cara nak pujuk hati kita bila hati tu dikuasai nafsu yang jahat. Kita kena lawan nafsu yang jahat tu. Supaya reda nafsu yang jahat, timbul nafsu menyesal. Menyesal tak semaya, menyesal tak berzikir, menyesal tak sedekah pagi tadi, menyesal tak wirid, menyesal tak baca Quran, menyesal tak tolong orang tu, menyesal tak ucapkan perkataan yang baik, menyesal tak senyum. Sebab apa hak kita sesali itu merupakan kita gagal buat kebaikan. Bila timbul perasaan menyesal, bila menyesal tu, bila kita buat kebaikan, rasa manis dengan kebaikan, menikmati kebaikan,
ketika itu kita berada pada stesen nafsu mutmainnah, jiwa tenang. Buat baik rasa seronok. Tu jiwa tenang. Buat baik rasa seronok. Boleh semayang seronoknya. Boleh baca Quran seronok. Boleh sedekah. Boleh zikir. Boleh wirid. Boleh selawat. Boleh tolong orang. Orang Islam kita tolong. Orang kafir kita tolong. Rasa seronok. Tu nafsul mutmainnah. Tu. Jadi, kalau kita menghadapi rintangan hawa nafsu, maka kita perlu menentang hawa nafsu yang jahat tu, supaya stesen hawa nafsu kita tu berubah daripada jahat pada menyesal, daripada menyesal konsisten untuk melakukan kebaikan hingga kita sampai dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dah panjang lebar dah siaran kita pada malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya rasa cukup kadar tu dulu untuk kupasan kita pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami butiran perkataan saya dengan baik. Dapat faham, dapat amalkan. Lepas tu, kita minta dengan Allah agar beri kita kekuatan untuk bertaubat, beri kita kekuatan untuk melakukan ibadat, sebab hakikat hidup yang sebenarnya adalah berjalan menuju akhirat. Hidup yang sebenar, hidup akhirat. Ya? Jadi, terima kasih pada semua tuan-tuan yang menyokong program kita ini. Terima kasih sekali lagi kepada Majlis Ilmu Online di bawah pengurusan Abang Din dan juga Al-Kahfi Production, bawah Al-Fadil Akhi Muhammad Ashraf Khalid dan rakan-rakan serta follower, sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti program ini. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ada teguran, ada penambahbaikan, tuan-tuan tulis komen-komen begitu. Nanti lepas ini saya akan jawab insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada nombor saya, tuan-tuan boleh call, tak ada masalah. Kalau ada yang Wahabi ke Syiah liberal nak bincang, tak apa, kita bincang. Kan? Bukan kita boleh paksa orang masuk aliran kita, tak. Tapi kita cuba menjelaskan kebenaran dalam apa jua cara dan keadaan sekalipun, supaya manusia ini berpegang dengan kebenaran dan mempersiapkan diri dalam perjalanan menuju pada Allah. Kita tak tahu kita mati bila, tuan-tuan. Kita tak tahu apa yang berlaku setelah kita tutup mata, masuk liang lahat, balik ke akhirat. Tapi bila kita faham wacana ini, maka kita sentiasa hidup merendah diri dan melakukan persiapan bagi menghadapi hari-hari sesudah kematian. Jadi tuan-tuan, jangan takut COVID, jangan takut kematian. Kita berani menghadapi ujian yang Allah tentukan ke atas kita dengan mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, dan kita yakin bahawa keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia, dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sesuatu kebaikan yang besar pada kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Akhiran aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa liwalidina wa limasyayikhina wa litalamizina wa liman huquqa 'alaina wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma أقبل صلاتنا التامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا افرح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا واهدنا سبل السلام أخرجنا من الظلمات إلى النور جانبنا الفاحش وما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرمنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلا طاعة وعبادة ظاهرة وباطنة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا واشفينا بشفائك يا شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما اللهم يا رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشفينا بحولك وقوتك وجبروتك اللهم اهدنا من عندك واعذن علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك أنزل علينا من بركاتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا عندنا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Walallah minkum ya karim. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.